dekat luar tu nanti budak-budak Cina ni adalah nanti abang-abang gangster dia orang yang Cina dekat luar ni akan backup dia orang. Yang budak-budak Melayu ni pula adalah nanti apa pak long lah, apa abang long semua akan datang backup budak-budak Melayu ni. So dia orang bergaduh pula dekat luar sekolah, guys. Jawapan. Hai korang, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam channel Tak Ayah. Okay guys, hari ni aku nak berkongsi dengan korang tentang filem Gaduh. Korang pernah tengok filem Gaduh? Filem Gaduh, kalau siapa yang pernah tengok filem Gaduh ni, dia adalah filem yang aku buat dengan tim pada tahun 2007 dalam 2007-2008 lah rasa aku. So dia cerita tentang hubungan kaum lah antara Cina dan Melayu, pasal pelajar, kisah pelajar dekat sebuah sekolah ni, mana dia orang ada pelajar Cina dan pelajar Melayu, dan diorang bergaduh lah pasal isu bangsa lah. Selitkan juga tentang masalah-masalah yang kita hadapi dekat Malaysia ni, berkaitan dengan isu bangsa. Aku buat cerita ni, ini adalah filem yang, maknanya filem panjang yang kedua selepas Gedebe. Aku buat Gaduh, Gedebe tahun 2003 tu, dan Gaduh pada 2007 atau 2007 saja. So dalam filem Gaduh ni diterbitkan oleh Komas, Pusat Komas ni dia sebuah NGO yang memang yang memang banyaklah memperjuangkan isu-isu bangsa, isu negara, isu ini freedom of speech lah, apa semualah. Time tu aku memang kuat jugalah dengan gerakan-gerakan ni. So aku setuju untuk buat, dan memang diorang cakap waktu ni tak ada satu buat projek ni bukan untuk keuntungan lah, maknanya bukan untuk dijual, bukan untuk masuk panggung ke apa semua. Dan filem Gaduh ni tak melalui proses censorship atau LPF. So memang kita buat benda ni secara underground, illegal, maknanya tak ada buat minta CJ Finas ke, memang tak ada apa-apa CJ pengabaran, semua tak ada. Dia orang kata buat filem ni untuk ditayangkan secara percuma. So buat screening secara percuma untuk education. Dia cakap untuk education. Waktu tu dia orang cakap bangsa Malaysia, untuk dia orang ada slogan lah, sempena kempen bangsa Malaysia ni. So dia orang buat video. Sebelum tu aku ada buat juga dengan Pusat Komas ni adalah Ayah Kenapa Tebang Pokok Pisang. Waktu tu isu menyentuh isu tentang dasar ekonomi baru, yang mana ketika tu tunjuk bahawa macam mana dasar ekonomi baru ni gagal mengimbangi orang-orang Melayu miskin dengan kaya. Maknanya kaya dengan miskin tu tak seimbang lah. So dan waktu itu memang ada satu isu untuk menghapuskan atau menamatkan dasar ekonomi baru, dan dia perkenalkan satu kempen barulah selepas tu. So
pengalaman aku buat filem gaduh ni, cerita memang dari aku, walaupun ada penulis skrip Art Chong yang menulis bersama dengan aku, tapi original story itu adalah daripada aku sendiri, yang mana aku ambil daripada pengalaman aku sendiri berdepan dengan isu ini. Ramai orang tak tahu pasal ni, sebab dulu aku bersekolah, masa aku sekolah menengah tu, sekolah menengah aku ni dia baru proses peralihan. Maknanya dulu dia adalah sekolah menengah jenis kebangsaan Cina, sekolah menengah jenis kebangsaan Cina yang telah di-upgrade dan ditukarkan menjadi sekolah menengah kebangsaan. Bila dia menjadi sekolah menengah kebangsaan, so ramailah budak-budak Melayu yang masuk ke sekolah tu. Tamat je macam aku, habis sekolah rendah Darjah 6 di sekolah rendah kebangsaan Perlis. So daripada itu aku terus naik dengan satu ke sekolah menengah Perlis. Sekolah menengah Perlis ni itulah sekolah yang masih lagi, kalau tengok kat situ sekolah dia, pengetua dia masih lagi cikgu pengetua Cina lah. Pengetua Cina, subjek bahasa Cina masih diajar di sekolah tu, dan student Cina pun memang ramai. Sebab ada satu sekolah lagi, sekolah rendah jenis kebangsaan Cina ni, apa nama dia aku tak ingat, Kong 8 sekolah jenis kebangsaan Kong 8. Jadi Kong 8 ni kebanyakan daripada pelajar dia orang semua masuk ke sekolah menengah Perlis, sebab kat situ dia orang masih ada subjek bahasa Cina lah. Tapi cuma mata pelajaran bahasa Cina je yang diajar menggunakan bahasa Mandarin. Subjek-subjek lain semua diajar dalam bahasa Malaysia. Tapi apa yang aku nak cerita kat sini adalah apabila dua kaum ini sama banyak, maknanya orang Cina dengan orang Melayu, budak Melayu dengan budak Cina sama banyak, 50-50. Budak Siam dengan India tu mungkin mewakili macam sikit lah. Kalau 45% pelajar Cina, 45% pelajar Melayu, hanya lagi 10% ni adalah pelajar India dengan pelajar Siam lah, keturunan Siam. Jadi tak ramai, yang ramai Melayu dan Cina. Jadi waktu tu soal bergaduh ni memang top lah. Sekolah tu antara sekolah yang paling top. Aku ingat selepas tu pun tahun 90-an, tahun 2000-an pun masih ada kes gaduh dekat sekolah lama aku ni, melibatkan pelajar Cina dengan pelajar Melayu. Jadi waktu aku belajar tu, ketika tu memang selalu berlaku pergaduhan. Pergaduhan ni kebanyakan berlaku antara tingkatan 4-5 ni. Tingkatan 4 dengan tingkatan 5 ni dengan pelajar Cina daripada semua tingkatan lah. Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5. Tapi budak-budak Cina yang tingkatan 4 dengan 5 ni kurang bergaduh. Dia orang hanya nak belajar je. Yang selalu bergaduh ni tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Selalunya dia orang ni tak lepas pun SRP. Lepas SRP dia orang out. Tak sambung naik tingkatan 4, tingkatan 5. Jadi budak Melayu yang tingkatan 4 dengan 5 ni, kebanyakan daripada dia orang, selain daripada macam aku yang daripada sekolah rendah, daripada tingkatan 1 dekat sekolah tu, dia orang ni datang daripada pelbagai sekolah lain. Pelbagai sekolah lain, ada dari sekolah Derma, sekolah Putra. Contoh macam sekolah Derma dengan sekolah Putra pun rasanya dia orang ada sistem grade dia. Maknanya kalau SRP kau tak capai satu tahap ni, satu level ni, kau tak boleh naik ke tempat sambung dekat sekolah tu. Kau kena pindah sekolah. Jadi kebanyakan dia orang masuk ke sekolah aku, sekolah menengah Perlis. Jadi dia orang ni orang luar. Student-student Melayu ni yang tingkatan 4 dan 5 banyak daripada sekolah Derma, sekolah Putra ni. Dia orang inilah yang ada satu benda yang macam tak boleh masuk dengan budak-budak Cina tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 ni. Dia orang sentiasa bergaduh. Pantang berjumpa mesti bergaduh. Bagi macam aku ni, aku yang kawan-kawan aku yang lain ni, kita orang okey, sebab kita daripada tingkatan 1 dengan itu tak ada gaduh. Aku tu utamanya memang tak adalah, sebab korang pun tahu kalau tengok video-video yang sebelum ni, aku ni seorang yang pasif, aku tak suka, aku loner, aku tak campur orang sangat. So aku banyak memahati je. Jadi aku memang memahatilah keadaan tu berlaku di depan mata aku, pergaduhan tu berlaku. Kadang-kadang benda yang simple je, kalau tengok filem gaduh tu, opening cerita dia bergaduh kat kantin. Bergaduh kat kantin. Benda ni pun memang berlaku semasa aku belajar kat sekolah tu.
hanya kerana langgar bau je. Waktu beratur-beratur nak pergi tu terlanggar bau sikit, start dengan maki, sampai ke pecah botol, nak bergaduh, pakai ni habis dalam kat kantin tu, habis semualah. Naik atas meja lah, apa semua benda, apa botol pecah lah, garfu lah, apa semua jadi senjata lah. Dia macam dalam penjara lah. Kalau kita tengok filem-filem macam kat dalam penjara lah. Macam tu lah kat sekolah aku. Cikgu kata aku bodoh, pemalas. Aku pergi sekolah nak belajar, tapi diorang semua sibuk fikirkan tentang ranting sekolah. Nak jadikan sekolah nombor 1 konon. Nombor 1 untuk siapa? Untuk diorang atau kita orang? Aku tak suka hidup aku ditentukan. Aku nak tentukan hidup aku sendiri. Dekat sekolah aku dilarang untuk berfikir, tapi aku diajar untuk mengikut. Ini bukan sekolah namanya, ini penjara. Jadi pergaduhan antara dua kelompok ni berlaku. Macam budak-budak Cina ni yang selalu bergaduh ni, yang something ni sampai tingkatan 3 je. Kemudian dia orang tak lepas SRP, dia orang stop buat kerja. Budak-budak Melayu yang kuat ni adalah tingkatan 4 dan tingkatan 5. Dan budak-budak Cina yang belum lagi lepas SRP ni, yang ada yang something, ini bertembung dua golongan ni. Bergaduh guys, bergaduh. Tak berhenti lah, tak berhenti. Ada je lah benda-benda yang benda simple-simple, kecil-kecil pun boleh bergaduh. Tak cukup dekat dalam sekolah, dia orang bergaduh kat luar pula, luar sekolah. Kat luar sekolah lagi best, sebab dia bercampur pula dengan keluarga, dengan adik-beradik yang lain. Maknanya dekat luar tu nanti budak-budak Cina ni adalah nanti abang-abang gangster dia orang yang Cina dekat luar ni akan backup dia orang. Yang budak-budak Melayu ni pula adalah nanti apa pak long lah, apa abang long semua akan datang backup budak-budak Melayu ni. So dia orang bergaduh pula dekat luar sekolah guys. Bergaduh kat luar sampai polis datang lah bawa. Dan benda ni bukan macam event ni bukan macam sekali berlaku. Tak, sepanjang aku belajar dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5 tu, aku rasa hampir setiap tahun ada peristiwa gaduh. Cuma besar atau tak, hingga melibatkan polis atau tak, itu saja yang membezakan pergaduhan ni. Tapi gaduh tetap gaduh. Tengok tentang mata sikit je, kau tengok apa? Lepas tu bam, start gaduh, bubak. Tapi yang best bila macam aku dah lepas habis belajar sekolah tu, aku jumpa balik budak-budak Cina ni apa semua yang dulu yang samsing yang bergaduh ni, aku kenal ni orang. Kadang satu kelas pun dengan aku. Jumpa kat luar ni baik je, maknanya bila dah habis sekolah apa semua, dah kerja apa semua, jumpa tegur. Okey lah, ada yang bawa lori lah, sebab budak-budak Cina ni kan dia orang banyak, bapak dia orang dah ada kedai, ada bengkel, ada warehouse. Dia orang dah buat kerja, maknanya dia orang belajar ni boleh membaca, menulis, mengira dah cukup dah. Lepas tu balik kerja dengan bapak dia orang. Budak-budak Melayu pun okey je lepas tu kan, tak ada. Tapi masa itu, keadaan ketika tu, dia macam agak ni lah, agak famous lah sekolah aku dengan pergaduhan ni. Jadi aku ambil lah benda-benda ni, apa semua pengalaman aku ni, aku kutip-kutip, aku jadikan cerita gaduh, filem gaduh. Boleh dikatakan macam cerita benar jugalah filem gaduh ni, sebab benar berlaku peristiwa dan aku gambarkan dalam filem gaduh tu. Dalam filem gaduh ni juga dia ada selitkan teater. Cuma ini ada beza dia sikit. Ini ada apa, dalam kita buat cerita ni kadang-kadang kita ambil pengalaman ni dan kita campur dengan pengalaman yang lain juga. Apabila aku lepas habis sekolah, aku dah join teater, buat teater, terlibat dalam aktiviti teater ni, grup teater. So aku dah mula faham tentang konsep hubungan ni. Tambah-tambah lagi apabila aku dah datang KL, aku dah masuk ASK, aku dah bercampur dengan grup-grup teater Cina yang lain. Ada ramai kawan-kawan Cina yang buat teater juga. So aku tengok pandangan aku terhadap orang Cina ni dah berbeza daripada sebelum tu. Sebab sebelum aku masuk teater ni, aku hanya dipengaruhi. So of course lah, kalau ada pergaduhan dekat sekolah antara Cina dengan Melayu ni, aku akan salah atau betul, aku akan tetap support orang Melayu ni juga. So aku akan, bagi aku Cina ni jahat lah. Cina ni jahat. So itu yang diterapkan dalam pemikiran aku waktu aku membesar. Keluarga lah, apa,
lah apa orang-orang dekat kawan-kawan apa semua ni memang ada sikap rasis tu ada sendiri. Dan aku percaya juga orang Cina pun ada benda tu juga. Ya, maknanya dia orang ada juga rasis dengan orang Melayu, dan orang Melayu pun ada sifat-sifat rasis dengan orang Cina. Kan? So sebab environment ni tu, sebab persekitaran kita membesar itulah yang membentuk. Kalau kau tengok filem gaduh kan ada watak Cikgu Azman tu, dia bercakap kat dalam satu macam seminar tu, ada orang datang dan bercakap tentang benda ini, tentang environment, persekitaran yang membentuk seseorang itu jadi baik atau jahat. Dia bukan nak jadi jahat, tapi disebabkan persekitaran, tempat dia membesar, tempat tinggal dia, yang menjadikan dia seorang yang kasar. Farid dia cuba lari, tapi ya dia tetap terpengaruh dengan persekitaran tempat dia membesar ni. Dan itulah yang menjadikan dia sebegitu. Itu yang cuba disampaikan dalam filem gaduh tu. Dan teater itu apabila aku, macam aku kata tadi, apabila aku mula bercampur dengan orang-orang Cina yang main teater sama aku, dan aku betul-betul faham tentang budaya dia orang, cara hidup dia orang, pemikiran dia orang, dan lepas tu aku jadi faham. Aku faham dia orang. Pernah macam aku pergi buat show dekat Tokyo, dekat Japan. So ada member nama dia Kokman. Dia aktivis teater Cina, pergi sekali dengan aku. Sampai dekat Tokyo tu, duduk buat bengkel, jadi malam tu aku macam nak lepak lah, pergi bilik dia. Pergi bilik dia, dia buka pintu bilik hotel dia. Aku tengok dia pakai kain pelekat. Kain pelekat dia pakai. So aku padahal aku pakai short pant je. So aku tanya dia, kau pakai kain pelekat? Kau nak buat show ke kau bawa kain pelekat datang? Aku ingatkan dia bawa kain pelekat tu sebab nak buat show dekat Tokyo tu. So mungkin dia nak pakai kain pelekat tu jadi dia punya wardrobe ke prop dia ke apa. So dia cakap, tak, ni memang kain pelekat aku. Dia kata, aku memang kalau kat rumah aku memang pakai kain pelekat. Kalau malam aku pakai kain pelekat. So kain pelekat tu menjadi satu pakaian atau satu kain yang wajib bagi dia. Dia pergi mana-mana pun dia bawa kain pelekat sebab dia memang selesa pakai kain pelekat. Malam-malam dia pakai kain pelekat. Itu bukan dia seorang aja. Ni pengarah filem Puteri Gunung Ledang, Tiong Hin pun, aku pergi rumah dia pakai kain pelekat je. Selesa pakai kain pelekat. Maknanya kat situ bila aku tengok, walaupun benda tu simple, tapi aku tengok sangkaan aku terhadap dia orang tu lama-lama lupus bila kita dah kenal dia orang, bahawa dia orang pun macam kita juga. Macam kita juga, manusia sama aja. Dan bila dia orang duduk kat sini pun, Malaysia ni dia orang tak anggap pun macam sebuah negara orang lain yang dia orang hanya duduk menumpang. Tak, dia orang dah mula adapt untuk jadi macam sebahagian. Dan dia orang memang rakyat Malaysia, orang Malaysia yang berbangsa atau kaum Cina. Itu je. Tapi hati dan jiwa dia orang tetap letakkan dekat Malaysia ni. Jadi aku mulalah faham. Sebab tu aku masukkan elemen teater dalam filem gaduh. Maksudnya teater itu telah membuatkan semua ini jadi, sebab benda tu aku melalui teater lah baru aku kenal baru aku kenal dia orang, baru aku boleh hidup bersama dia dengan dia orang semua. Projek baru? Tapi tak tahulah bila nak boleh pentaskan. Kenapa? Lu tahu je lah. Persoalan macam ni kiri sangat katanya. Sayanglah. Jom minum. So, lama betul ya tak jumpa you? I pun sibuk lah. I jadi cikgu sekarang. I tahu tu. Bukan main glamour lagi sekolah you. Masuk paper. Yalah. Sebab tu lah I datang sini nak cari you. I nak minta tolong kat you sikit lah. Boleh tak? I bukan tak nak tolong you. Tapi you tahulah I, kan? I manalah suka mengajar, peraturan ni semua leceh lah. Lah, I bukan suruh you jadi cikgu macam I. I tahu you tak suka semua benda macam tu. You pergi interview pun mesti kantoi punya. Tapi Man, I pun dah kenal you agak lama juga. I tahu kekuatan you.
perjuangan you. I tak percaya you suka apa yang berlaku dekat sekolah I tu. Kat sekolah you tu, yang salahnya sistem. Sistem yang buat dia orang jadi macam tu. Yalah, sebab itu kita perlukan orang macam you. You're the only one who can change that. Oh. I tak perlu masuk baju kat dalam, sikat rambut belah tepi, kan? You nak pakai apa-apa pun boleh lah. Tak kisah. Asalkan tak bogel, it's fine with me. So banyak benda-benda ni kadang-kadang kita terlekat dengan isu-isu perkauman ni sebab pemikiran kita yang telah pun disuntik, telah pun diracun dari kecil. Kita melihat benda apa yang dia orang nak kita lihat. Jadi pengaruh-pengaruh ini buat melihat bahawa ginilah orang Cina gini. So berlaku. Dan kalau korang tengok filem Gaduh itu juga dia timbal balik pun. Dia bukan cakap kata orang Melayu bersikap gini, tak. Dia tunjuk juga side daripada family Cina melihat orang Melayu juga macam mana dia orang lihat dan kenapa dia orang ada isu-isu benda-benda ni. So filem Gaduh ni banyak yang sukses lah, banyak orang suka filem ni, banyak orang support. Even dekat pusat pengajian tinggi dia orang tayang, kat sekolah-sekolah dia orang buat tayangan tunjuk pada student atas dasar untuk mengajar student tentang erti hidup hidup dalam sebuah negara yang multiracial macam Malaysia ni, macam mana untuk kita hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. Dan aku banyak dapat sokongan, banyak komen-komen yang positif yang orang bagi untuk filem Gaduh. Dan filem Gaduh ni pun ada juga ditayangkan di YouTube, aku tak ingat channel mana, dan memang mendapat view yang banyak jugalah. Last aku tengok dulu lebih daripada 2 juta tontonan juga untuk video. Sekarang aku tak tahu, ni dah lama dulu, mungkin dah lebih sekarang ni. Korang boleh check balik benda ni. Dan bagi korang yang pernah menonton filem Gaduh, sila komen dekat bawah dan korang bagi tahu bila korang tonton kali pertama filem Gaduh ni dan apa korang rasa selepas korang menonton filem Gaduh. Alright guys, itu saja perkongsian untuk hari ini dan kita jumpa lagi untuk video-video di masa akan datang. Assalamualaikum, bye.